Lalu dah balik awal. Okey, saya nak mengambil sedikit masa untuk memberi sedikit ulasan ataupun komen yang diperhatikan semasa pertandingan 5 malam yang berlangsung. Harap ada jangan yang tersentuh hati, perasaan, jangan ada yang tergores perasaan tu menyimpan dendam pada saya sebelah ni. Kerana keputusan pengadil adalah muktamad. Selama sejam lebih kita berbincang petang tadi untuk mengenal pasti mana yang terbaik di antara 5 persembahan ni. Okey. Salam satu Malaysia, Melaka maju negeriku sayang. Walaupun saya orang wilayah Persekutuan, saya cakap untuk Melaka lah. Menghukum ataupun menilai kerja-kerja seni ini ada 2 perkara yang harus diperhatikan. Satu, dari segi aspek persembahan secara keseluruhannya, dan apabila persembahan itu dipertandingkan, saya tekankan sini di bawah format ataupun hukum pertandingan. Jadi walaupun persembahan itu ada satu persembahan, tapi di bawah hukum pertandingan dia ada disiplin-disiplin pertandingan. Jadi disiplin-disiplin inilah yang diambil kira oleh pihak juri, bahawa disiplin ini dikenal pasti ada ataupun wujud di dalam setiap persembahan yang dipersembahkan atau dipertandingkan. Secara umumnya persembahan tu tak ada yang salah, tak ada yang betul. Jadi semua persembahan ke-5 ni, apa yang dibuat itu adalah betul mengikut kerjasama ataupun mengikut kesefahaman dalam setiap kumpulan. Kerana tak ada yang salah, tak ada yang betul. Semuanya betul-betul belaka. Tapi bila kita masuk ke dalam peringkat pertandingan, mesti ada yang baik, mesti ada yang buruk, mesti ada yang bagus, mesti ada yang tak bagus, mesti ada elemen-elemen yang tepat dan elemen-elemen yang tersasar, mesti ada yang cantik dan mesti ada yang hodoh, dan mesti ada yang pandai dan mesti ada yang bodoh. Jadi yang terakhir inilah saya buang, sebab tak ada orang yang pandai apabila dibandingkan dengan orang bodoh. Jadi moral story-nya adalah mesti belajar. Walaupun dah pandai, walaupun dah kata kita pandai, tidak ada orang yang pandai melainkan dibandingkan dengan orang bodoh. Belajar sampai kita hilang bodoh. Okey. Kategori pada kali ini saya ada berbincang dengan panel juri yang lain. Walaupun kategori terbaik, dia ada beberapa kategori. Ada pelakon lelaki terbaik, pelakon perempuan terbaik, pelakon harapan lelaki dan perempuan terbaik, sinografi terbaik, pengarah terbaik, dan keseluruhan. Ada Johan, Nep Johan. Yang ketiga itu yang terbaik, bagi pelakon yang terbaik ini bukan pelakon utama. Tak semestinya pelakon utama itu yang terbaik. Jadi bukan pelakon yang dominan dalam satu persembahan itu boleh dinobatkan sebagai pelakon terbaik. Dan harapan, pelakon harapan biasa diberi kepada pelakon-pelakon yang baru menceburi bidang-bidang teater. Tapi bagi saya pelakon harapan ni adalah pelakon yang ada potensi. Tak semestinya pelakon utama tak mendapat boleh dinobatkan sebagai pelakon harapan. Jadi kebarangkalian ini dibuka pada pertandingan ini untuk menilai mana yang terbaik adalah yang terbaik. Maksudnya biasanya kita letak pelakon utama tu dinilai dan dicalonkan sebagai yang terbaik, tak semestinya. Okey. Jadi yang terbaik, tepat dan bagus, cantik tu yang saya katakan tadi itu adalah bermula daripada skrip. Saya ucapkan tahniah kepada JKN sebab membuka satu kreativiti baru terhadap persatuan-persatuan, supaya mengetengahkan skrip-skrip baru. Jadi walau macam mana pun kebebasan yang diberi, kena ada penilaian skrip dan penanalisan skrip, menilai skrip yang bagus untuk dipertandingkan. Kerana ada skrip yang berpotensi yang tidak menjelaskan tema konflik atau perwatakan watak dan watakan yang bagus. Jadi nilaian, analisis terhadap skrip, pilihan skrip adalah paling utama untuk menentukan persembahan yang baik. Jadi balik semula kepada akarnya adalah
pemilihan tajuk skrip dan menganalisis skrip. Kalau skrip yang tak bagus seperti yang saya cakap tadi, tema, konfliknya kurang dan atau watak dan watakannya tidak kuat, maka persembahan walaupun dibuat persembahan, akhirnya kita akan menilai kalau di peringkat kebangsaan, kita akan menilai perkara-perkara yang sebegini. Jadi maka wujudlah dalam pertandingan yang saya perhatikan bahawa tidak mempunyai tema yang jelas yang boleh diangkat di dalam persembahan. Dan ada juga skrip yang tidak kuat dari segi konfliknya, hanya paparan-paparan sahaja. Skrip yang bagus mesti ada konflik yang bagus, konflik yang ketat, yang kuat, dan watak perwatakan mesti jelas di dalam cerita. Skrip tu pergi kepada cerita. Jadi pemilihan skrip tu sangat paling-paling diutamakan untuk menentukan persembahan di atas pentas ni baik, tepat, cantik dan bagus. Yang kedua, sebelum tu maka ada juga selepas tu barulah ada elemen-elemen teater. Selepas pemilihan skrip yang baik itu, barulah pergi kepada persembahan teater yang anda telah buat pertandingan pada malam 5 malam ni. Elemen teater tu ada seperti set, prop, vokal, muzik, lakonan, busana yang kadang-kadang tidak diperjelaskan dalam skrip tapi mengikut persetujuan kumpulan dan pengarah terutamanya. Saya tekankan pengarah sangat-sangat penting dalam sebuah persembahan. Jadi elemen-elemen teater ni dipelajari. Ada daripada universiti pertanian tu. Petang tadi pun kita telah berbincang memang first time untuk masuk dalam teater, tapi bila dikatakan teater, elemen pentas ni mesti pelajari teknik-teknik ataupun elemen-elemen persembahan teater, elemen teater. Ada disiplin-disiplinnya. So kalau tak belajar, dia tak akan dapat mengangkat skrip yang kita pilih walaupun skrip itu baik. Jadi dalam 5 persembahan ni ada juga lakonan dari segi elemen teater yang seperti lakon TV, bukan lakon teater. Jadi kalau tak faham, dia akan tersalah buat. Dan ada juga seperti set yang dilanggar oleh pelakon dan roboh. Minta maaf, saya bukan menyindir tapi menyatakan apa yang berlaku ya. Ada juga adlib yang di luar daripada watak dan perwatakan dibuat. Kalau tak tahu elemen ni akan berlaku perkara-perkara yang macam ni. Ada juga susunan set yang pegun, susunan set yang hanya statik yang tidak digunakan. Ada juga watak ataupun pelakon yang menjerit-jerit menghalakan kepada penonton. Menjerit tak tahu apa, hanya menjeritkan kerana mempercayai bahawa lontaran vokal harus kuat. Jadi elemen ni boleh dielak kalau mengetahui elemen teater. Ada juga bergerak, ni saya minta maaf, ni cikgu saya ajar. Jangan bergerak tak tentu pasal sehingga kita jadi beruk di atas pentas. Ada juga bergerak tak tahu haluan. Okey? Bergerak sana sini tapi tak tahu sebab apa. Ada juga yang berlaku macam tu Jadi perhatikan. Ada juga yang ada juga yang yang adlib, yang yang bahasanya keluar daripada watak dan perwatakan yang telah digariskan oleh skrip. Jadi kebarangkalian kreativiti yang begini adalah bagus, tetapi mesti berlandaskan disiplin-disiplin atau elemen-elemen teater yang perlu dipelajari, yang perlu diketahui. Okey, selepas mengetahui elemen teater tu, ada satu perkara yang harus diketahui oleh setiap orang dalam bidang teater ni adalah elemen seni persembahan. Ini boleh menjadikan lebih. Lebih ni maknanya tadi kalau saya cakap bagus, cantik, tepat dan baik. Ini elemen seni persembahan ni kalau diketahui dan pelajari, dia boleh menjadikan lebih. Seperti konsep dan falsafah. Elemen ni adalah konsep dan falsafah. Kalau mengetahui konsep, mengetahui falsafah, genre teater, ada satu ekstra kefahaman apabila mentafsir daripada skrip sehinggalah ke persembahan. Contoh elemen kontra. Tak semestinya set tu adalah statik 3. Yang seimbang tu semestinya di tengah, kiri dan kanan.
Kadang-kadang bila mengetahui konsep seni persembahan, tak semestinya seimbang tu adalah ada dua perkara yang berbeza. Ada dua perkara yang sama rata. Kadang-kadang yang rendah dan yang tinggi, yang level, yang tak seimbang itu adalah seimbang. Kadang-kadang watak yang buruk itu adalah watak yang paling cantik. Itu sifat-sifat kontra. Falsafah tu harus dipelajari. Dan kadang-kadang yang baik itu adalah orang yang gila, contoh. Yang menariknya adalah orang-orang yang tak betul. Konsep dan falsafah kontra, keseimbangan atau zona-zona ni dipelajari untuk ekstra kita punya outstanding dalam bidang teater. Jadi untuk menambah lebih baik, lebih bagus, lebih tepat. Okey. Jadi kategori pemarkahan adalah dari segi pengarahan, lakonan dan sinografi. Lakonan paling banyak 45 markah, pengarahan 35 markah, sinografi 20 markah. Tapi walau macam mana pun lakonan diambil purata dari kesemua kerjasama pelakon-pelakon di atas pentas. Okey. Jadi saya ingin itu saja saya punya ulasan. Saya ingin mengucapkan tahniah kepada